Di dalam kehidupan kita ni, kita kena bijak, kita kena cerdik bagaimana nak menjadikan orang ikut Islam. Bukan menjadikan orang makin jauh dengan Islam. Makin jauh daripada zikir, makin jauh daripada Allah. Sampai yang paling saya sedih, baca Quran pun tak boleh sebut sadaqallahul azim. Nabi tak buat. Bayangkan tuan-tuan, sedekah tak boleh sebut. Enggak ada itu. Nabi enggak sebut sedekah. Habis itu Nabi sebut apa? Habis dah. Cabaran. Saya tak risau kepada paklong-paklong ni. Yang saya risau ni, yang muda-muda ni. Dia kuliah, dia tak pernah main dengar. Yang dia duduk dengar, TikTok. Macam Ustaz kata, kata TikTok, ni dia. Sekarang bukan kata muda, tua pun sonok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak ada masa yang panjang, jadi saya tanpa melengahkan masa, saya akan bertanya soalan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Ustaz Usam. Masyarakat kita ni selalu dengar ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Jadi apakah maksud sebenar manhaj ahli sunnah wal jamaah dan apakah ciri-ciri khusus manhaj ahli sunnah wal jamaah? Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab persoalan yang diajukan oleh Tuan Pengerusi, saya nak bawa sebuah hadis Nabi SAW riwayat daripada Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala, Ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال. Nabi SAW kata Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi SAW pernah berkhutbah kepada kami. Lalu Nabi SAW bersabda, nak menjawab kepada persoalan yang diajukan tadi. Nabi kata kepada dia, Ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala 72 millah. Nabi kata, sesungguhnya Nabi kata, umat sebelum kamu daripada kalangan ahli kitab, mereka ini berpecah kepada 72 kumpulan. Lalu Nabi kata, wa inna hadhil millah, dan umat aku ni Nabi kata, sataftariqu ala 73. Umat aku ni lagi hebat. Umat dulu ni di kalangan ahli kitab berpecah kepada 72. Tapi umat aku Nabi kata berpecah kepada 73. Nabi cerita dulu lagi tuan-tuan, bagaimana penyakit umat dia yang suka berpecah. Hari ini kita berpecah macam-macam. Kehebatan orang Melayu ni suka bergaduh. Itu kehebatan dan kelebihan orang Melayu yang tidak dapat dinafikan. Jangan bagi ramai. Ramai bergaduh. Siapa? Pahang pun serupa, Kedah pun sama, Perak pun lebih kurang. Suka bergaduh. Ni dekat jari saya ni tak habis lagi baru bergaduh tuan-tuan. Ni dekat jari saya ni. Jari tuan-tuan dah hilang dah. Jari saya ni tuan-tuan. Ni bukan terkepit pintu ke apa tak. Cucuk baru ni. Pilihan raya negeri bergaduh.
bergaduh tuan-tuan kita ni macam-macam. Jangan bagi ramai. Duduk dalam negara bergaduh cara negara. Duduk dalam negeri bergaduh cara negeri. Duduk dalam daerah bergaduh cara daerah. Duduk dalam kampung bergaduh cara kampung. Tempat yang paling mulia, masjid, bergaduh cara masjid. Bukan masjid ni lah, masjid lain. Masjid ni pun insya-Allah lebih kurang. Bergaduh. Panggil ustaz, nak suruh lepas geram yang dia. Kita ada ambil wuduk, dia kata ustaz balon lagi benda hari kami ni kedekut. Contoh. Ustaz ni balon, lah kali ustaz kena santau. Jadi Ustaz Kazim, kena sihir. Ni Nabi kata penyakit umat ni suka berpecah. Umat aku akan berpecah kepada 72 pecahan. 73. Lalu Nabi SAW sambung. Sintani wa sab'una finnar. Daripada 73, 72 itu dalam neraka, Nabi kata. Wa wahidatun fil jannah. Satu puak, satu kumpulan yang akan berada di dalam syurga. Wahiyal jamaah. Iaitu yang dinamakan ia sebagai jamaah. Sebagai kumpulan jamaah. Dalam hadis yang lain ditambah. Sahabat tanya, "Waman hiya ya Rasulullah?" Siapa dia al-jamaah? Itu siapa dia ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi." Baginda bersabda, ajaran yang aku amalkan dan juga ajaran yang diamalkan oleh sahabat aku. Itu yang dikatakan al-jamaah. Tuan-tuan, siapa dia ahli sunnah wal jamaah ni? Itu dia yang kita jawab tadi ni. Sebab itu disebutkan untuk orang kata apa? Menerangkan lagi. Dia ada beberapa perkataan. Yang pertama ahlu, yang kedua as-sunnah, yang ketiga al-jamaah. Ahlu ni tuan-tuan ahli, kumpulan. Kita katakan ahli qaryah, orang yang duduk dalam qaryah tersebut. Ataupun ahli juga kita boleh panggil pakar, ahli takhassus, ahli hadis, ahli tafsir. Apa dia yang dikatakan as-sunnah? Yang ni ulama membahaskan. Yang dikatakan sunnah ini tuan-tuan, yang kita nak faham ahlus sunnah wal jamaah itu siapa dia? Definisi yang dibawa oleh ulama, tariqatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma yalhaqu biha min tariqatu khulafa'ur rasyidin allati amara ar-rasul bitamassuki biha. Jalan yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Tetapi masalahnya Ustaz Yunan, hari ini masalah satu Ustaz Yunan. Apa dia masalah paling besar? Semua orang mendabik dada kata mereka ni juga ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan mereka adalah golongan ahlul punah wal ghanah. Yang saya selalu sebut, ni saya tak kata dekat siapa-siapa. Siapa terasa padan muka. Yang saya sebut sebagai ahlus sunnah jadi-jadian. Hari ini tuan-tuan, dia skema ni bukan dekat yang duk call kita. Dalam aliran ini pun ada skema. Ahlus sunnah skema saya namakan. Ini masalah Ustaz Yunan. Umat kita keliru. Yang dikatakan ahlus sunnah, yang ni mendabik dada ahlus sunnah, yang ni mendabik dada ahlus sunnah, dia mesti ada ciri-cirinya. Saya nak bawakan pada malam ini Ustaz Yunan. Bukan saya yang kata. Sagi orang kata ni Ustaz Usam duk kata ni. Saya ni tuan-tuan dah lah jadi musuh ketat pokok tu. Termasuk dengan Ustaz Kazim. Kami bercakap ni tuan-tuan bukannya mudah. Bercakap ni ada risiko yang kami kena bayar tuan-tuan. Diperburukkan imej, dibunuh imej dan sebagainya. Tapi demi ahlus sunnah wal jamaah, cabaran dan ujian itu kita hadap. Baik, saya nak bawa bagi menjawab lebih kurang dalam 5 minit lagi Ustaz Yunan. Siapa dia ahlus sunnah wal jamaah? Tadi kita jawab dah. Yang mengikut jalan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mengikut jalan khulafa ar-rasyidin. Tetapi lagi jelas kita rujuk kepada fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2016 melalui muktamar di Chechnya
yang berlangsung pada 25 Ogos sehingga 27 Ogos. Yang ni lagi jelas. Siapa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tuan-tuan? Orang, kumpulan yang mengikut sunnah dan berada dalam golongan jamaah. Golongan yang macam mana yang nak kena duduk? Dalam fatwa yang dihadiri oleh lebih daripada 200 orang ulama. Ni bukan duk kutip ulama kut kedai nasi kandang apa semua ni tuan-tuan. Daripada 30 buah negara, mereka jemput ulama-ulama besar daripada Mesir, daripada Yaman, daripada Tunisia dan sebagainya. Duduk, bincang, 30 buah negara ini bawa 200 orang ulama-ulama besar. Duduk, bincang. Lalu mereka kata, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu penganut kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah daripada sudut aqidah, yang mengikut aliran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Daripada sudut mazhab fiqh, berpegang daripada salah satu daripada 4 mazhab, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Daripada sudut tasawuf, berpegang kepada Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi. Lalu yang paling keras mereka kata pada tuan-tuan, fatwa daripada Mu'tamar itu juga, fatwa rasmi mengatakan bahawa aliran Wahabi Salafiyah dan kelompok takfiri bukan daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jelas. Puak-puak yang suka mengkafirkan umat. Antaranya tuan-tuan, kita ni boleh berbeza pandangan Ustaz Yunan, tak ada masalah. Saya dengan Ustaz Kazim bukan semua benda yang saya setuju. Ustaz Kazim dengan saya bukan semua benda yang Ustaz Kazim setuju. Kita bebas untuk berbeza pandangan. Tetapi meraihkan kepelbagaian pandangan itu yang penting. Hari ini tuan-tuan cuba tengok. Kerana kunut kita berpecah. Kerana Yasin malam Jumaat kita bergaduh. Kerana bismillah di awal Fatihah, tak bismillah, kita bergaduh. Kerana berbeza aliran, sampai sanggup mengeluarkan kata-kata golongan Asy'ariyah, golongan yang tidak bertuhan. Ini tuan-tuan, budaya takfir, mengkafirkan golongan yang tidak sependapat dengan mereka. Ini kita tidak boleh izinkan di dalam negara kita. Yang disebut oleh almarhum Tok Guru Haji Saleh Sheikh. 5 minit lagi Ustaz Yunan, jangan duk rolling crowd sangat. Benda berat tuan-tuan. Saya biasa forum Ahlus Sunnah mula lepas maghrib, berhenti Zuhur pagi esok. Di malam ni saya tak mau ulang kejadian tersebut. Sebagai penutup, almarhum Tuan Guru Haji Saleh Sheikh, ulama besar di negeri Kedah, almarhum Dr. Abdul Aziz Hanafi, mengatakan bahawa puak-puak bid'ah ni yang sebenar yang kita kena hapuskan itu siapa dia? Puak-puak yang suka memecah belahkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan. Dulu orang dulu ni, tok-tok guru dulu ni dia tak mengaji luar negara macam orang sekarang ni tuan-tuan. Sekarang ni orang ada duit dia hantar anak dia pergi luar negara. Kalau dia pergi hantar mengaji tempat yang elok, alhamdulillah. Balik budak tu dia akan menyatu padukan umat. Pi hantar tempat celaru, balik mai bergaduh. Yang ni yang duk bergaduh. Ni abah duk baca wapa Yasin dekat orang mati ni tak sampai, bid'ah. Ni duk buat wapa tahlil 3 malam, ni bid'ah. Yang ni yang memecah belahkan umat. Yang ni yang kita buat sekarang ni tuan-tuan. Kita nak bagi penerangan kepada umat, jangan ikut golongan tersebut, ikut golongan kita. Sebab itu bila berhadapan dengan puak-puak ini, saya terbaca semalam ketika mana saya buat kajian sikit. Terbaca daripada Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini. Ketika mana dia berhadapan dengan puak-puak bid'ah. Yang suka duk buat bid'ah. Bid'ah ni tuan-tuan, ulama bahas dia ada 2 jenis. Ada bid'ah yang Nabi tak buat, yang sahabat tak buat, kita buat selagi mana tak bercanggah dengan agama, silakan.
Kalau benda yang Nabi tak buat, benda yang sahabat tak buat, kita buat, bercanggah dengan agama, yang tu nama dia bid'ah, dalalah, yang masuk neraka. Bulan Ramadan dia puasa 30 hari, cukup, Alhamdulillah. Tapi dia start makan sahur pukul 5 petang, dia buka puasa 7.30 pagi esok. Yang tu bid'ah. Bercanggah dengan agama. Ada pun, berdehem dah Ustaz Yunan, nak berhenti dah kan sikit lagi. Sikit lagi. Betul. Kurang sihat. Yang lain tu tidak ada masalah. Ni macam kita nak sambut Maulidur Rasul. Silakan. Ini bid'ah. Dan bid'ah ni juga yang disebutkan oleh Tok Guru Haji Saleh Syekh dan almarhum Dr. Abdul Aziz Hanafi. Golongan yang memecah belahkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila mana Imam Al-Juwaini berhadapan dengan puak-puak bid'ah ini, apa yang dia kata tuan-tuan? Dia kata, maka pada masa itu dia kata pemimpin, pihak kerajaan, pihak pemerintah. Dia pesan, Imam Al-Juwaini pesan kepada pemimpin-pemimpin. Pesanan ini yang saya nak titipkan pada malam ini. Yang saya nak tinggalkan pada malam ini kepada para pemimpin. Sama ada di peringkat negeri, sama ada di peringkat negara, sama ada di peringkat kampung, sama ada di peringkat kawasan, sama ada di peringkat daerah. Imam Al-Juwaini kata kepada pemerintah, hendaklah kalian menyeru puak-puak bid'ah ini kepada kebenaran. Ini yang pertama. Tugas kita orang jaga masjid, orang jaga kawasan, orang jaga daerah, jaga negeri dan jaga negara. Kena beri perhatian kepada puak-puak bid'ah ini. Kena seru mereka ke arah kebenaran. Kena seru umat ke arah kebenaran. Maka jika mereka ingkar, Alhamdulillah. Tadi ini adik sikit pada neraka ya tuan-tuan. Dia mai balik nyawa. Bukan kata tuan-tuan panas, kami duduk depan ni pun panas. Alhamdulillah. Nak tengok Ahlus Sunnah ni tuan-tuan ni. Dalam panas pun kita forum. Okey. Imam Al-Juwaini kata, jika puak-puak ahli bid'ah ini ingkar, puak-puak ahli bid'ah ini tidak mau mengikut apa yang diperintahkan oleh para pemimpin, apa yang kita kena buat? Hendaklah mereka menegah dengan menggunakan kekerasan. Ini yang pertama. Ini yang kita buat ini tuan-tuan. Yang forum ni buat tuan-tuan, saya mai daripada Kedah. Ustaz Kazim dia dekat sikit Ipoh. Saya Kedah tuan-tuan. Saya tak tahu yang kata Koyan punya Pelda ni sebelah Padang Mahsyar dah punya jauh ni tuan-tuan. 5 kali tidur, 5 kali jaga, haram tak sampai-sampai lagi. Saya jarang tidur dalam kereta sampai 5 kali lena, 5 kali jaga. Paling banyak pun 2 kali lah sampai. Ni 5. Sampai dekat tengah jalan tadi Datuk Seri, babi pula dah lintas. Saya kata dekat driver saya, orang tua-tua kata kalau bewak lintas kena balik, ni babi lintas nak buat macam mana ni, teruk pada bewak lagi ni. Mai ni tuan-tuan, kerana ni Ibnul Qayyim kata apa sebagai penutup Ustaz Yunan. Ibnul Qayyim sebut dalam kitab At-Turuq Al-Hukmiyah fi Siyasah Asy-Syar'iyyah, dia kata apa dia? Ketika mana Ibnul Qayyim berhadapan dengan buku-buku yang diedarkan oleh golongan Ahlul Bid'ah, apa yang dia kata? Wajib hapuskan buku ini sebelum kamu melarang dan kamu menghapuskan alat-alat muzik. Maknanya tuan-tuan, program yang kita buat ini Ustaz Yunan bertetapan dengan kehendak ulama. Sebab itu dalam kita menganjurkan program ni, saya suka mengatakan tuan-tuan, para jemaah sekalian, bila kita bicarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang agama ini Pak Long, tolong letak sebelah perbezaan pandangan politik kita.
Program ini bukan program untuk kita nak mengatakan siapa betul, siapa salah. Ini program untuk kita menjaga akidah umat Islam yang wajib oleh ulama kata. Sebab itu perbezaan pandangan tidak memberikan masalah kepada kita. Jadi Ustaz Yunan, sebagai penutup kepada pusingan yang pertama ini, nak bagi laluan kepada Datuk Kazim lebih panjang, saya mengatakan bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti mana yang disebut dalam Mu'tamar Chechnya, golongan-golongan itulah yang dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan wajib menolak golongan-golongan bid'ah. Antaranya ciri golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mudah untuk menyesatkan golongan yang tidak sehaluan, tidak mudah untuk mengkafirkan kumpulan yang tidak sehaluan dengan mereka. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan katsira. Soalan saya kepada Datuk Ustaz Kazim, mengapakah kita umat Islam mesti berpegang dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Dan apakah keistimewaan berpegang dengan manhaj ini? Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yunan, saya baru buat dubbing untuk filem saya. Masukkan suara. Dubbing ni makna masukkan suara saja nak abang kat Ustaz Yunan. Supaya nanti filem saya keluar nanti bulan 11. Jadi orang Sungai Koyan pakai ramai lah pergi tengok nanti. Jadi dalam filem tu saya menyanyi 3 lagu. Ada lagu sufi saya menyanyi. Kita menari bukan sebarang tarian. Itu lagu dia. Saya buka lagu tu ya. Yang tukar rakam kata, Datuk, tone atas lagi, tinggi lagi. Padahal saya dah tinggi dah. Tinggi lagi. Oi. Saya teringat forum dengan ustaz-ustaz. Dia start terus tinggi dah. Saya pula nak ikut dia. Mampus tuan. Tak terlawan saya tuan. Tara menyanyi tadi pun seletih, tambah dengar dia pula tuan ni. Allahu Akbar. Tadi dia sebut tadi, saya pun ada tak setuju dengan dia, dia pun ada tak setuju dengan saya, tapi kami boleh sepentas. Apa yang ustaz tak setuju dengan dia? Dia derah sangat suara. Oh, tuan-tuan tak duduk sebelah dia. Meriah. Saya kata jangan kuat sangat suara tu. Pasal apa? Saya lagi jadi macam saya. Apa dia? Sakit jantung. Saya kata kat dia lah, dia tak setuju dengan saya pula pasal apa? Janganlah dia pakai songkok hitam, pakai kepiah putih pula. Saya tanya awak je, pasal apa? Senang basuh. Oh, sudah entah. Dia kata, kalau anda cakap slow, mereka tidur. Tu nampak tuan-tuan. Jadi macam-macam alasan. Untuk kita ni, ustaz-ustaz sebut dah tadi, setiap kumpulan kata kami betul. Fataqatta'u amrahum bainahum zubra kullu hizbin bima ladaihim fari'un. Kamulah yang memecahkan urusan di kalangan kamu. Fataqatta'u, kamu yang potong urusan kamu. Kamu yang kerat urusan kamu. Dan masing-masing mendakwa bahawa dialah yang paling betul. Masing-masing dia pisah-pisahkan. Yang ni geng sana, yang nu geng situ, yang tu geng situ, yang ni geng sana, yang ni geng sini. Masing-masing mendakwa kami adalah yang paling betul sekali. Ini masalah kita sekarang. Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu kita kena ada satu ajaran kita. Kita Ustaz Yunan kita ni, saya orang Batu Kura, orang utara. Yang ni lagi utara Ustaz Yunan, saya mana? Saya lepih lah. Di sini Felda ni ramai orang utara ni. Ramai orang Kedah, ramai orang Batu Kura ada. Orang Banjang pun ada, Kulaan Niring, Napaan Takuring. Ada tuan-tuan kita ni, orang Pahang pun ada. Cuba kita ingat balik, zaman kita dulu-dulu. Zaman kita kecil, zaman kita belum masuk Felda, zaman belum kita main Sungai Koyan ni, zaman awal-awal Sungai Koyan buka, oh meriah. Oh, Pak Long meriah lah, raya, seronok raya. Kenuri kahwin pun seronok. Dulu mana ada catering-catering Ustaz. Semua lu gotong royong. Saya duk ingat di kampung. Dia ada kemah, kemudian dia ada balai. Susun papan tu. Letaklah Tok Imam duk merhaban pukul 8 pagi. Mara'adha
seronok. Tengah-tengah duk berhaban, diam. Aduh, rupa terkepit. Hak mana faham? Tak faham sudah tuan. Pakak bawa roti kepala lutut minum dengan kopi. Yang perempuan bawa pisau potong ubi kentang, potong bawang semua. Oh, seronoklah. Yang anak muda pula dapat duit RM10, RM5 buat bunga. Lepas tu dapat kain tolak good morning pula. Tuan rumah bagi pula rokok tak, habang-habang di telinga. Sambil duduk basuh pinggan, tak rokok ni. Oh, masa tu seronok. Anak-anak yang kerja di KL balik. Saya balik kampung naik kereta api. Diri kat tangga. Daripada Sungkai balik Taiping. Penuh. Pak saya seronok balik kampung. Jumpa adik-beradik. Jumpa saudara mara seronok. Mai pula kawan-kawan kita yang dah pakai kereta. Bila balik tuan-tuan seronok meriah. Mai masjid seronok. Pergi sembahyang tarawih seronok. Semua seronok. Sekarang ni bila kenura kahwin mana seronok? Pak siapa tak seronok? Bila balik anak-anak cucu tak seronok. Bila balik adik-beradik tak seronok. Awak tak seronok. Bukan menyembang tak. Duk menyembang dengan handphone. Tok main handphone. Nama pun Tok. TikTok nama dia entah. Opah main handphone. Nantu main handphone. Cucu main handphone. Sepupu dengan sepupu tak kenal. Dia kenal apa? Dia kenal friends dia dalam TikTok. Dia kenal friends dia dalam Facebook. Yang tu lagi dia kenal. Jiran sebelah rumah tak kenal dah sekarang. Yang kedua, kenapa tak seronok? Kerana di cermin kereta tu, cuba tuan-tuan tengok cermin kereta kita tu. Baik cermin belakang, baik cermin besar di depan. Apa yang ditulis, yang dilekat dekat cermin tu? Cuba tuan-tuan tengok. Yang ni warna hijau, yang ni warna biru, yang ni biru muda, yang ni biru tua, yang ni warna merah, yang ni warna putih, yang ni warna biru muda, yang ni penuh dengan bendera. Sampai adik-beradik ipar macam tak setuju Ustaz Yunan. Sampai adik-beradik pun tak seronok hari ni. Pasal apa? Masing-masing bawa bendera. Dulu ceramah macam ni seronok tuan oi. Pasal apa? Habis-habis ceramah nasi dia pun hidang. Lah tak seronok lah. Pasal apa? Dia tengok mai gak bewak ni. Dia panggil bewak tuan. Mai nak sembahyang pun tak seronok dah. Habis-habis sembahyang, imam ni belah mana? Mai ceramah pun tak seronok dah. Ceramah ni belah mana? Saya ceramah tuan-tuan, dia pun gantung banner saya kat tepi jalan. Berhenti kat traffic light, saya berhenti, saya tengok banner tu. Rasa macam kenal gambar tu. Gambar saya, tapi ada tanduk dua. Dekat gambar saya tu ada tanduk dua. Silaku betul tuan, dia pun tanduk dua. Ni, pasal apa? Pasal perbezaan pandangan. Dia jadi macam itu. Yang ketiga, hari ni jadi tak seronok pasal apa? Yang kita duk bincang sekarang. Dulu seronok bila lepas sembahyang tarawih 2 rakaat. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Berlawan dengan surau. Yang masjid berlawan dengan masjid ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tok Bilal masjid ni geram. Tak apa, tunggu aku habis ni aku balum pula. Tu yang tiap-tiap kali Ramadan speaker pecah atas tu. Pecah tu di atas tu. Elok malam tu pula YB main sembahyang dia. YB atas tu speaker pecah ganti. Tak pecah lagu mana? Subhanal Malikal Ma'bub. Dulu berlawan Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Hebat. Seronok, yang paling seronok siapa? Budak-budak. Allahumma salli ala Muhammad bila Nabi. Nampak budak-budak di belakang. Oh, bila Nabi. Hak belakang tu jawab, lama lagi. Sekarang sembahyang tarawih senyap. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak selawat. Masuk neraka. Masuk neraka tu.
Oh sudah. Semua masuk neraka. Baca kunut masuk neraka, selawat masuk neraka, tahlil masuk neraka, talqin masuk neraka. Saya waktu kecil-kecil dulu, talqin seronok tak? Seronok pasal kita tak mati. Cuba kita mati dengan talqin tu. Elok padam. Panas, pasang balik pula dah. Tutup turis tu. Cerah muka ni, silau tu ni. Ustaz jenis lak peluh tu ni. Ni kalau orang banyak kata bersambur peluhnya ni. Saya ingat masa kecil-kecil saya 5, 6 tahun, 7 tahun pergi kubur orang baca talqin kan. Kita dengar sekali. Bila waktu baca doa tu Ustaz, baca doa tahlil tu, ada orang yang bawa duit dia bagi masuk pada orang yang duk tadah tangan. Bukan banyak pun, 50 sen. Yang saya tak boleh lupa sampai sekarang, tukang sedekah tu tanya, siapa tak bagi? Siapa tak dapat? Saya sini tak dapat lagi. Padahal baru dia baca talqin tu, begini angkat tangan, sini tak dapat lagi. Oh, talqin tu pun salah. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Baik. Sekarang jadi bergaduh pasal apa? Pasal benda ni. Salah ke benda tu? Sesat ke benda tu? Baik. Ada orang dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, Nabi Muhammad mana ada selawat sembahyang tarawih? Nabi tak selawat, Nabi tak subhanal malikil ma'bud, tak ada Ustaz. Jadi Ustaz buat tu salah Ustaz. Dia bercanggah dengan Nabi. Saya kata saya tak buat. Masa dalam tarawih saya tak buat. Ustaz, saya sebenarnya sembahyang di surau Ustaz malam semalam. Ustaz buat. Saya kata saya tak buat. Kami sembahyang semalam kami tak buat. Mana ada? Ustaz, itulah Ustaz. Bila kata penipu Ustaz marah. Saya sembahyang tarawih, Ustaz buat. Saya kata saya tak baca selawat subhanal malikil ma'bud Abu Bakar As-Siddiq lah apa bala semua dalam sembahyang. Kami tak buat. Saya sembahyang Ustaz semalam. Saya saksi hidup Ustaz. Ustaz buat. Saya buat tapi lepas sembahyang. Dalam sembahyang saya tak buat sebab Nabi tak buat. Macam mana abang sebut? Saya tak buat sebab Nabi tak buat. Kami buat lepas sembahyang. Semalam Ustaz buat. Mana ada saya buat sembahyang, tengah-tengah sembahyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal malikil ma'bud. Mana ada? Itu bid'ah. Kami sebut benda tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fadlan minallah. Yang tu tak apa bang. Yang tu tak apa sebab bukan dalam sembahyang. Dalam sembahyang yang ada peraturan dia. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Bila dah habis sembahyang, abang nak buat apa? Terpulang. Dah habis sembahyang. Ada orang Assalamualaikum, dia sapu muka dia. Ada hadisnya. Ada orang lepas-lepas saja habis salam, Astaghfirullahalazim. Silakan. Ada yang habis-habis sembahyang, dia terus korek telinga. Lagi dahsyat, korek hidung. Sampai habis jari ni. Biar tu habis berdoa, sallallahu. Tak sambut sunnah Nabi SAW. Nak sambut lagu mana korek hidung ni sampai hilang jari ni. Tak apa dia korek tak tahu. Nak minum pun boleh, nak makan pun boleh. Yang salahnya tengah sembahyang tak boleh makan. Saya habis-habis sembahyang tarawih, saya selawat. Daripada duduk saja, baik selawat. Tak baca selawat kan? Nabi tak buat. Mana bagus? Allahumma salli ala Muhammad. Jangan lupa bawa balik strawberry Datuk. Astaghfirullahalazim. Orang ceramah bak ahli sunnah, dia buat cerita strawberry pula tuan. Malam-malam dia tutup. Saya cakap, kami selawat habis sembahyang 2 rakaat. Terpulanglah. Apa benda yang kata bid'ahnya? Yang salahnya tuan-tuan, kalau kita habis sembahyang, tuan-tuan nak minum pun boleh. Habis sembahyang. Yang salahnya, buh dalam ni, buh straw.
Allahu Akbar, amin. Sementara nak tunggu qul huwallah tu, yang tu yang salah. Boleh faham tak tuan-tuan makna bid'ah tu apa? Tang mana yang kata salahnya? Ustaz, Nabi tak baca talqin ustaz. Talqin tu apa? Kalau duduk atas mimbar, nama dia khutbah. Kalau bertiga macam ni, nama dia forum. Kalau waktu maghrib, duduk atas kursi belakang tu, nama dia kuliah maghrib. Kalau ceramah tadi, ucapan perasmian Datuk Seri tadi. Kalau ceramah seorang-seorang sebenar Maulidur Rasul, nama dia ceramah. Kalau menyampaikan kursus, namanya itu ialah pemidato. Itu adalah orang yang menyampaikan kursus. Bendanya sama, ya bercakap. Kalau kenduri kahwin, nama dia khutbah nikah. Kalau hari Jumaat, nama dia khutbah Jumaat. Kalau hari raya, nama dia khutbah raya. Kalau mati, nama dia talqin. Apa masalah? Talqin tu ceramah aja. Apa masalah? Tuan-tuan nak ceramah di mana? Ustaz, Nabi Muhammad tak pernah ceramah kat kubur, hantar mana? Saya ceramah atas kapal terbang, tuan-tuan. Lagi Nabi tak buat. Ada Nabi nak ceramah atas kapal terbang. Saya belasah atas kapal terbang. Ambil mikrofon tu, pemugari punya announcer tu. Tuan-tuan yang saya hormati, kita sekarang berada pada kebesaran Allah, boleh terbang dengan tinggi 35,000 kaki, 40,000 kaki. Ceramah atas kapal terbang. Lagi pelik tuan-tuan. Adakah tu bid'ah? Saya ceramah dekat laut, nama dia krus. Mana pernah Nabi ceramah atas krus? Bawah tu kolam renang. Allah Ustaz, saya mula-mula naik krus 2015, yang tu bid'ah lah. Saya dapat tiket free, naik kapal, hadiah naik kapal. Kita jenis orang kampung, mana nak tahu krus-krus tu menatang apa? Naik, jalan, cok pasport. Lepas imigresen je, dia tarik tangan saya. Hak laki-laki Cina, tarik tangan saya. Sir, take a photo, sir. Take a photo? Dia ajak ambil gambar. Lari saya. So, no photo, no. Sir, take a photo. No. Saya kata nak mampus. Dia suruh saya bergambar dengan satu perempuan, ada pakai baju merak, burung merak, pakai spender tuan-tuan, duk pakai gambar. Duk gitu. Kalau lah aku ambil mampus, usah-usah tak mau forum dengan saya. Saya kata, kapal apalah aku naik ni, ya Allah. Nak turun tak boleh lah. Dahsyat. Bila saya duduk tengah malam pukul 12 atas kapal tu, duduk tengok orang, Allah, aku ni silap naik kapal. Dia kata, Ustaz, apa makan lah. Takkan duduk dalam bilik ya, duduk dalam bilik di Ipoh boleh duduk. Jom pergi makan. Saya pun turun pakai kepiah putih, tak pakai songkok hitam, pakai kepiah putih. Ambil nasi, ambil lauk apa semua, kerusi penuh. Dia kata, Ustaz, dekat kerusi di luar kosong banyak. Jom kita makan kat luar. Pi letak atas meja aja depan kolam renang. Allah, entah. Gatai lah kepala ni. Gatai hilang kepiah bola pokok tu tuan. Kita seorang pakai kepiah putih. Silakui betul tuan. Aku ni silap naik kapal dan main tang mana pula kolam renang ni. Kacau. Saya rasa kami 4 orang pakai kepiah. Kita ni silap kapal ni. Bila pukul 12 malam, saya duduk atas kapal tu. Orang lain semua duduk bilik ke apa, kita pun tak tahu. Saya kata kat Tuan Haji Mio, timbalan saya. Ji, nampak langit hitam, tak ada apa gelap. Cuba tengok laut gelap gelita. Kapal kita satu je yang cerah. Kapal kita ni besar, 13 tingkat. Tapi duduk di tengah-tengah laut, dia jadi kecil. Mai gelombang sekali lagi, tenggelam kita je. Tapi macam mana kapal yang begini berat boleh timbul atas laut? Besar sungguh kebesaran Tuhan. Saya bingkah bangun, kita bawa anak murid kita naik kapal ni. Kolam renang tu kita tutup dengan jaring. Tempat mereka duduk menyanyi tu kita buat ceramah. Ni tempat kita duduk sekarang ni, kita buat semayang berjamaah. Boleh je? Boleh. Semangat 4 orang tu pun 3 orang.
Turun pada kapal tuan-tuan 2-3 hari pi syarikat kapal. Kami nak sewa kapal ni. Kami nak bawa orang Islam main belayar di sini. Toke dia kata, you ada duit ke? Oi, bila dia kata, you ada duit ke? Bos, pantang saya tuan-tuan bila dia tanya, you ada duit ke? Ingat kita tak ada duit ke? Berapa sewa? Saya tanya. 4 juta. 4 juta memang tak ada duit. Turun tak ada. 4 juta dia nak. Tapi kita ni tak boleh mengalah. Tak apa, kita tak sewa satu kapal. Kita ambil bilik, kita beli. Beli. Lama-lama 1,500 orang bawa. Tak ada seorang pun tuan-tuan, orang yang bukan Islam. Kita semua Islam semua. Toki dia terkejut, macam mana kita boleh bawa 1,500 orang. Bila saya mai bawa 1,500, bos, nombor 1 saya cakap dekat you itu gambar take off foto tak mau pakai bikini mesti tutup aurat. Baik. Boleh, no problem. Itu kolam renang kasih tutup kita orang tak nak mandi punya. Baik, no problem. Kita tuan-tuan bila dah berjaya, kita nak yang ni, hari kami naik, saya bergambar dengan orang yang mula-mula tarik tangan saya. Saya tak lari dah. Pasal apa? Yang ambil gambar tu pakai sarung arnab. Sarung arnab tak nampak apa tuan-tuan. Jenis arnab. Anak patung arnab tu tak nampak. Betul-betul tutup aurat semua tuan-tuan. Saya buat semayang atas kapal, buat berjemaah atas kapal, ceramah atas kapal. Tak pernah dibuat orang dalam Malaysia. Saya orang pertama di Malaysia yang buat. Bida'ah kan. 5 tahun, 6 tahun saya buat. Akhirnya kapal yang kami buat, kasino dia ditutup. Tak ada kasino. Last saya ceramah dia, dewan dia besar masjid kita. Saya kata ni dewan apa pula hampa bagi kat aku ni. Dekat lantai ni penuh dengan pelak. Saya tanya pada budak Indo yang duk tuang air saya, "Mas, ini bilik apa, Mas?" "Ini kasino judi." "Oh, patut banyak pelak. Datuk tak pernah masuk ke?" "Mana aku pernah masuk. Mana pergi kasino? Sudah tutup. Sekarang kita sudah jadikan surau." Bayangkan tuan-tuan betapa syukurnya saya tuan-tuan. Ini kapal Ustaz, ni Datuk untuk orang Islam berlayar. Alhamdulillah. Kalaulah kita tak usahakan tuan-tuan, tak ada kapal yang macam tu. Elok itu pelayan terakhir, dia jadi COVID. Lah tak ada. Balik ke Sweden. Bulan depan, tahun depan saya nak buat balik. Kena mula pada kosong balik. Saya nak cakap apa pada tuan-tuan? Kalau kita kira benda ni Nabi tak buat, tadi dah Ustaz Datuk Seri sebut tadi. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan di kalangan kamu ialah yang sederhana, yang pertengahan. Kalaulah kita mengambil konsep urusan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Kenapa yang kita buat maulud? Kalaulah kita tak buat maulud tuan-tuan, apa akan jadi pada masyarakat? Kenapa kita buat perayaan Ma'al Hijrah? Bayangkan kalau ceramah Ma'al Hijrah tak ada, macam mana kepahaman orang tentang hijrah? Bayangkan tuan-tuan, kalau kita hari ini banyak benda kita tak buat, zikir kita tak buat, apa akan jadi pada Islam? Kerana ada kebijaksanaan ulama dululah yang buat. Hari ini kita masih lagi kekal dengan Islam dan bertambahnya. Macam yang saya katakan tadi. Kalaulah saya tak buat benda tu tuan-tuan, apa akan jadi pada kapal? Berapa banyak orang Islam yang berlayar, makanan tak halal. Berapa banyak orang Islam yang berlayar, makanan tak halal. Tapi bila kita buat JAKIM bagi sijil halal, kita letakkan tanda kiblat dalam kabin mereka. Malah saya minta Jabatan Agama mai sama, majlis agama ni mai sama sudu periuk belanga yang kita pakai. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, di dalam kehidupan kita ni, kita kena bijak, kita kena cerdik.
bagaimana nak menjadikan orang ikut Islam. Bukan menjadikan orang makin jauh dengan Islam. Makin jauh daripada zikir. Makin jauh daripada Allah. Sampai yang paling saya sedih, baca Quran pun tak boleh sebut sadaqallahul azim. Nabi tak buat. Bayangkan tuan-tuan, sadaqallah tak boleh sebut. Enggak ada itu. Nabi enggak sebut sadaqallah. Habis itu Nabi sebut apa? Habis dah. Ada yang kata baca Al-Fatihah. Kita mulakan majlis kita dengan Al-Fatihah. Itu pun tak boleh. Nabi tak pernah buat dengan Al-Fatihah. Habis itu nak buat apa tuan-tuan? Kalau semua tak boleh. Kita ni makin lama makin dekat dengan mati. Sepatutnya makin banyak ibadat. Yang saya takut hari ini, semakin dekat dengan mati, semakin kurang ibadat. Orang makin mati, nak mati, makin banyak ibadat. Sekarang, abang tak baca Quran abang? Bida'ah. Kenapa bida'ah pula? Baca belagu-belagu mana ada? Oh, sudah. Abang tak buat subuh, kunut abang? Nabi tak buat kunut. Abang tak berzikir bang? Nabi tak berzikir guna tasbih. Dia buang habis tasbih. Semua bida'ah. Habis tu apa? Kita main TikTok. TikTok tak bida'ah. Wallahu'alam. Terima kasih kepada Al-Mukarram Datuk Ustaz Kazim. Soalan saya kepada Ustaz Usam, mengapakah akan timbul ekstremisme atau perpecahan umat Islam akibat dari tidak mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah yang sederhana? Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yunan. Ini pusingan yang kedua dan saya rasakan ini pusingan yang terakhir lah Ustaz. Tadi saya dengar Ustaz Kazim cerita tentang dia bergambar dengan burung merak tuan-tuan. Saya jadi tertarik dengan cerita tu pasal semalam ni Allah Ta'ala uji saya tuan-tuan. Di KL habis program saya berhenti dekat satu bank. Bank tu dia jalan apa saya pun tak tahu, jalan Imbi ke jalan apa tu. Saya singgah dekat satu bank, saya nak ambil duit. Duk tengah-tengah cucuk duit sebelah tu saya tengok ada satu perempuan. Nampak macam Cina. Pakai baju tidur pendek, seluar pendek itu, kira berapa inci lagi nak sampai dekat situ. Lepas tu dia pakai baju tangan panjang. Saya pun duk jolok duit, dia pun duk jolok. Dia duk jolok sebelah, saya duk jolok ni. Habis saya jolok, dia main dekat saya. Dia bagi kad bank dia suruh saya jolok. Saya pun tengok kad ni, saya kata, ni bukan kad Malaysia ni. Saya tanya dia lah, cakap orang putih. Kita orang cakap orang putih lebih kurang Bangla, cakap Melayu lah. Hang mai daripada mana? Dia kata Mongolia. Oh, Mongolia seorang-seorang je ke? Dia main 3 hari, 3 beradik, 2 orang kakak dia duduk dekat hotel, dia turun main nak ambil duit. Duk jolok dekat ATM public bank tu tak boleh. Saya pun tolong jolok 2 orang dalam bank tu. Okey lagi lah. Jolok tempat ATM tak boleh keluar saya kata tak boleh, hang kena cari bank lain. Pasal hang punya Union Pay ni payah nak ada di Malaysia ni. Kalau Visa ke Mastercard ada lah. Saya pun nak naik kereta, saya abang dia pergi ambil kat apa nama bank lain. Dia buat muka kesian, nak teriak tak teriak. Saya pun, aku nak tinggal Mongolia ni ke? Nak bagi duit saya, dia tak mau. Dia kata aku nak pergi cari bank juga. Dosa ada 2 orang warga asing masuk Bangladesh. Keluar saya tanya, Bangladesh tu duduk sini ke? Ya, dia kata, Maybank tahu mana Maybank? Saya tanya, dia kata ada sana ujung. Saya kata ni Mongolia punya orang ni, dia nak ambil duit, kad ni tak boleh. Union Pay ni Maybank boleh lah, hang tolong bawa dia boleh tak? Dia kata boleh. Saya pun duk tengok Mongolia ni, kalau aku bagi pi dengan Bangladesh ni tak tahu nak jadi apa, lorong gelap ni. Dia pun tak mau nak pi, dia suruh saya ikut.
Tak tahu dia pun syok dengan saya. Dia kata muka saya nampak macam orang Korea. Dia kata nampak muka you macam orang Korea. Saya kata siapa dia, pelakon mana? Dia kata tak, macam Kim Jong-un. Haram tunggu, dia kata hang ni. Ingatkan pelakon Korea, Kim Jong-un. Saya pun jalan. Bangla tu duduk depan, saya dua duduk dengan dia. Tuan-tuan boleh faham tak perasaan saya duduk jalan dengan Mongolia seluar pendek dalam lorong gelap dengan Bangla? Saya kata ni kalau pok-pok belah nu tengok tangkap gambar, dia kata kulangan pelacur pula. Saya pun kata kat Mongolia tu hang jalan jauh sikit. Saya nak abang apa tuan-tuan? Apa yang saya nak abang kat tuan-tuan daripada cerita tu? Hari ini yang Ustaz Yunan tanya tadi, bentuk perpecahan yang berlaku hari ini kenapa dia tuan-tuan? Yang pertama, sebab hari ini kita tengok orang, dia lebih bersangka buruk daripada bersangka baik. Ini yang pertama. Ekstrim ni Ustaz yang terjadi hari ini, kerana apa dia? Pandangan buruk orang-orang agamawan terhadap ulama-ulama dulu. Sampai sanggup mengatakan bahawa Imam Syafi'i bukan pakar dalam bidang hadis. Sebab tu yang dia kata hari ni aku tak mau terikat dengan mana-mana mazhab. Aku nak bebas mazhab. Tuan-tuan, orang yang bercakap macam tu, kata Dr. Ali Jum'ah, orang yang miskin ilmu, orang yang jahil ilmu. Ini dia tuan-tuan, perpecahan kita hari ini yang menimbulkan ekstrimnya macam Ustaz Yunan kata tadi. Sebab apa dia? Sebab jahil. Ni yang pertama. Dah jahil. Tahu jahil? Bodoh. Sebut bodoh, dia kata kasar. Sebut jahil, dia kata lembut. Ini masalah lah. Macam saya ceramah di Parit Buntak Perak. Saya sebut dalam kuliah saya tu, saya duk cerita pasal babi. Habis kuliah, mai satu Pak Long tu dia kata, Ustaz, tak elok dia sebut babi-babi dalam masjid ni Ustaz. Tak elok. Saya kata nak buat macam mana Pak Long, memang nama dia babi. Dia kata tak elok. Kalau nak sebut juga, sebutlah khinzir. Saya tanya khinzir itu maksud apa? Dia kata khinzir itu babi lah. Itu Pak Long sebut boleh pula. Mai seorang lagi tok bilik masjid, dia kata khinzir pun tak boleh sebut sebenarnya dalam masjid. Lepas tu saya kata nak sebut macam mana? Kalau nak sebut juga, dia kata buat bunyi. Saya kata tu lagi teruk jadi babi terus. Jahil, bodoh. Orang Kedah panggil bangang, bahlul. Sama tuan-tuan. Tak mau terikat dengan mana-mana mazhab. Kita nak bebas mazhab. Ajak orang awam pula macam tu. Ni orang yang miskin ilmu. Macam Ustaz Kazim kata tadi. Kerana selawat di antara tarawih kita nak berbalah. Tuan-tuan, kalau kita betul-betul belajar, tuan-tuan saya nak abang. Kalau orang yang belajar, contoh, dia faqih dalam mazhab Imam Syafi'i. Tuan-tuan boleh nampak bagaimana dalam mazhab Imam Syafi'i, keluasannya cukup hebat. Pandangannya cukup luas. Untuk apa yang kita nak bergang kepada mazhab-mazhab lain yang nak bebas mazhab? Sedangkan kalau hang belajar dalam mazhab Imam Syafi'i, hang dah dapatkan, hang dah boleh dapati betapa luasnya cara dalam mazhab Imam Syafi'i. Contoh, saya nak abang tuan-tuan. Dalam mazhab Imam Syafi'i ni dia cerita ada satu kaedah, dia panggil kaedah fiqh. Hukum ni berubah bila keadaan berubah. Ni nak cerita keluasannya. Saya nak tanya tuan-tuan, kita semayang, boleh tak semayang sambil berbogel? Ni saya nak bagi contoh. Semayang sambil berbogel, boleh tak? Haram tak Wajib tutup aurat, betul Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh tak semayang sambil berbogel? Boleh. Bila mana? Bila keadaan berubah. Ni saya nak cerita ni, jangan balik buat pula malam ni. Esok subuh bulat elok ya. Hai, bini dia kata pasal apa abang? Bini tak main malam ni. Ustaz abang malam mazhab Syafi'i bagi. Kepala otak dia tuan-tuan. Dengar saya nak cerita bagi habis. Sebab tu lena duk korang duk tengah ceramah, jangan duk lena. Contoh saya nak bagi. Orang masjid ni dia pergi memancing dekat satu tempat lah dekat laut tu.
tengah-tengah duk mancing tuan-tuan, ikan jerung sepak speedboat tu. Jatuh 4 orang, Tok Imam, Tok Bilal, bendahari dengan setiausaha masjid. 4 orang ni mancing. Ikan jerung sepak speedboat tu, speedboat jatuh. Semua duduk dalam sungai, dalam laut. Ni dia punya berenang. Tengok ada pulau tu berenang. Ikan jerung pun ligan kot belakang. Tak dapat, ikan jerung dapat kokok baju ya. 4 orang ni naik atas pulau. Semua tak ada apa. Bulat. Masa naik tu tak perasan lagi penat. Habis penat tengok-tengok Allah. Tak ada apa kita ni. Tengah-tengah duk tengok tak ada apa. Tiba-tiba tuan-tuan dengar satu masjid azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajib tak sembahyang? Wajib tak sembahyang? Hello? Wajib tak sembahyang? Wajib. Waktu dah masuk. Ni apa? Tak ada. 2 biji peluru, 1 pistol. Ni tinggal ni tuan-tuan. Apa? Tak ada. Masa tu kewajipan menutup aurat dah tak ada dah. Sebab keadaan berubah. Nampak mazhab Imam Syafi'i? Ada orang kata munasabah ke ustaz? Maka tak ada daun langsung dalam pulau tu. Ada daun keladi. Hang nak bergolek atas pasir, ambil bagai. Tak ada pilihan sembahyang. Waktu masuk, tak tutup aurat, terangkat kewajipan menutup aurat, sembahyang kena terus. Ustaz, 4 orang, lebih pada seorang, sunat untuk berjamaah. Silalah jemaah. Dia kata nak jemaah tu okey, tapi siapa nak jadi imam? Dah itu hamba berebut sangat nak jadi imam masjid, ambil jadilah. Dia kata nak jadi imam tak ada masalah. Yang masalah nak rokok dengan sujud tu lah masalah. Makmum belakang tengok-tengok boleh tahan telur tu imam ni, dia kata. Ni masalah tak? Kalau sembahyang mayat tak apa, 4 kali takbir. Ni masalah nak rokok dengan sujud ni. Masa tu tuan-tuan, hukum berubah sebab keadaan berubah. Sembahyang berjemaah, imam tak perlu duduk di depan. Duduk sama saf dengan makmum. Nampak tak keluasan dalam mazhab Imam Syafi'i? Kita boleh nampak kalau kita belajar. Hari ini jahil tuan-tuan. Yang ni tak kuat. Kita bebas daripada mazhab. Kita nak tengok mana mazhab yang lebih berpegang kepada hadis yang sahih. Ini antara ucapan orang yang jahil tetapi merasakan mereka ni alim. Ni tuan-tuan, contoh. Sebab apa yang kita jadi ekstrim? Kerana kejahilan. Lepas dah jahil, yang kedua, dia sombong. Dia ego dengan diri dia. Jahil tetapi tidak mau merasakan dirinya jahil untuk menerima teguran. Dia tak mau. Kita ni kalau bodoh, orang tegur, kena ikut. Ni dahlah bodoh. Orang tegur, tak mau ikut, istiqamah dalam bodoh, bangga dengan bangang. Ini masalah dia tuan-tuan. Sebab tu saya pernah kata, kalau tak tahu, jangan buat pala tahu. Nanti orang tahu kata kita tak tahu. Kita ni tak tahu, kata orang tahu, kata kita tak tahu. Ini masalah dia tuan-tuan. Tak reti rujuk. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dia rasa sombong, dia rasa ego. Inilah yang berlaku kepada puak Yahudi. Dia tahu kebenaran tetapi menolak kebenaran kerana kejahilan. Mengenepikan kebenaran kerana kesombongan. Ini. Ruang muzakarah tidak dibuka. Berbeza pandangan bukan nak muzakarah. Tetapi yang diletakkan di hadapan adalah perdebatan. Ini masalah. Sebab tu kita suruh dianjurkan elak kepada perdebatan. Kerana apa dia? Perdebatan bukan nak menghasilkan kebenaran. Tetapi perdebatan nak mencari di mana kekurangan dan kesilapan. Ini tuan-tuan, kita kena selamatkan umat kita hari ini. Tadi yang Datuk Kazim cerita, dulu kita seronok lah tak seronok. Sebab ni tuan-tuan. Tuan-tuan seronok dah hari ini. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan seronok lah hidup. Seronok lah tuan-tuan. Begat
Gaduh tak habis-habis. Orang Malaysia ni dia rajin bergaduh, tapi hebat orang Malaysia ni pula Datuk Seri. Dia cepat baik. Ini bagus hingga orang Malaysia ni. Macam apa nama exco kita, Allah yarham, Datuk Seri Johari. Yang terempah Elminah Elwi tu tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok. Bila terempahnya kapal terbang tu tuan-tuan, tuan-tuan cuba tengok rakyat Malaysia. Saya rasa terharu tengok rakyat Malaysia. Semua rasa sedih. Macam suami dia pula duduk dalam kapal terbang. Seminggu orang kampung saya tak masak dekat laki dia, sedih. Saya tanya, awak makcik tak masak, sedih Ustaz. Awak laki makcik kan duduk dalam kapal terbang tu. Lah kali laki makcik mati kerana kebuluk tak masak ni lagi. Mudah-mudahan mereka yang berada dalam kapal terbang yang menjadi mangsa nahas itu diangkat oleh Allah untuk menjadi ahli-ahli syurga semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai lah tak tahu sebab apa tuan-tuan. Kuasa Allah yang Ustaz Kadim cerita tadi. Tuan-tuan ingat kapal terbang ni dia macam motor tuan-tuan kah? Satu lampu menyala dekat meter, kapal terbang tak boleh terbang tu. Bukan macam kereta tuan-tuan, betul tak lampu yang tak menyala dalam meter tu. Tapi tak tahu pasal apa terjun. Orang kampung saya dia kata baru ni Ustaz, antara sebab terempas tu ada satu pelak mampui, dia kata. Saya kata private jet mana pakai pelak, ingat motor keris pak mentua hang kah? Duk pakai pelak lagu tu. Hari ini bergaduh tuan-tuan. Sebab kesombongan, sebab kejahilan. Sebab itulah Ustaz Yunan, bagi saya nak mengakhiri pusingan saya ni. Saya nak rumuskan kepada tuan-tuan ni ada 3 ataupun 2 benda yang saya nak rumus. Yang pertama tuan-tuan, program kita pada malam ni jangan berakhir hanya di sini. Saya harap Datuk Seri boleh buat jelajah satu negeri Pahang. Tak semestinya kami ni jadi panel. Saya duk kata, duk seronok lah, mereka boleh job. Tak, bawa penceramah lain pun tak apa. Sebagai pemimpin, Datuk Seri wajib memastikan akidah umat Islam, terutamanya dalam negeri Pahang ini, terselamat. Ini cabaran yang utama Datuk Seri buat. Kami doa mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada Datuk Seri untuk dapat mentadbir negeri Pahang dan agama ini dengan sebaiknya, menyelamatkan akidah umat, diberikan kesihatan kepada Datuk Seri dengan sebaik mungkin. Amin ya Rabbal. Ini tugas yang paling besar. Kami sedia membantu. Cabaran. Saya tak risau kepada paklong-paklong ni. Yang saya risau ni, yang muda-muda ni. Dia kuliah, dia tak pernah main dengar. Yang dia duduk dengar TikTok. Macam Ustaz Kadim kata, TikTok, ni dia. Sekarang bukan kata muda, tua pun sonok. Dia duduk slide. Kalau orang Kedah, sini ramai orang Kedah, dia panggil kelas. Kita kata ni Pak Long duk tengok apa, nak cari ceramah ke? Tak, dia kata duk cari ubat kuat. La ilaha illallah. Dia kira duk cari ubat kuat ni. Saya rasa Sungai Koyan ni pun ada perangai macam tu juga ni. Dia buka Facebook, buka TikTok, cari ubat kuat. Nu yang budak-budak muda tu. Kalau cabaran akidah hari ini pun dah dahsyat, bagaimana 20 tahun yang akan datang tuan-tuan? Hari ini tuan-tuan boleh terfikir ke satu ustaz boleh main ceramah, dia kata siapa yang lebih tinggi lagi dekat dengan Allah. Betul Ustaz Yunan? Ustaz. Bukan Mamat Biak kampung ni. Ustaz lagi tinggi lagi dekat dengan Allah. Tanya dia, orang yang duduk di bawah kaki bukit dengan duduk di puncak bukit, yang mana lebih dekat dengan Allah? Yang duduk di puncak bukit. Kacau tuan-tuan. Kita yang naik kapal terbang lagi dekat dengan Allah lah. Saya dengar-dengar kata ustaz ni mabuk ketum ke apa ke? Kena piceng ayat kenci dia tuan-tuan. Ni saya duk cakap ni tuan-tuan, ingat orang tak marah ke? Marah tuan-tuan oi. Saya peduli apa? Saya lawan benda ni Pak Long. Saya lawan benda ni. Saya bercakap benda ni Pak Long. Kerana duk berjuang benda ni lah Datuk Seri. 2, 3, 4 bulan lepas. Saya lena dalam lokap semalam. Saya peduli apa? Masuk, keluar, lawan. Nak jadi pejuang penjara pun tak berani nak duduk. Lawan. Kalau kita tak berjuang agama ni tuan-tuan, siapa lagi nak berjuang? Saya masuk dalam lokap bukan kerana saya duk pergi kacau janda orang. Saya masuk dalam lokap bukan kerana saya duk pergi
Dok kacau anak dara orang. Tak. Kalau saya edak dadah masuk lokap, saya malu. Saya kacau janda orang, saya masuk lokap, saya malu. Kalau kerana Ahlus Sunnah, bukan kata lokap, penjara pun saya sanggup duduk. Saya tak peduli tuan-tuan. Hang nak bunuh imej aku silakan. Yang memuliakan aku bukan hang, tapi Allah. Yang menghina aku pun bukan hang, tapi Allah. Tuan-tuan ingat suka-suka kadang main cakap Pak Long, risiko. Ustaz Kazim dia orang tak marah sangat sebab dia pandai, tak kira dia menyanyi. Saya nyanyi, saya tak arti maki boleh. Nak suruh jekah boleh. Tuan-tuan tahu saya duduk dalam lokap satu malam 2 bulan lepas. Dua bulan lepas duduk dalam lokap. Dituduh saya ni beli datuk. Yang buat laporan terhadap saya ni Datuk Seri, satu tu imam masjid di Perlis. Meragui gelaran datuk saya. Yang recommendation saya punya datuk ni, Datuk Seri Najib. Mereka kata saya beli. Saya kata saya beli dengan siapa? Tak tahu ke Ustaz? Pergi carilah siapa yang kata saya beli. Bubuh saya satu malam dalam lokap. Esok keluar daripada lokap, nak reman saya. Dengan izin Allah, satu hari pun tak lekat. Hakim suruh tolak permohonan reman. Alhamdulillah. In tansurullah yansurkum. Hang bantu agama Allah, Allah bantu hang. Saya yakin tuan-tuan. Saya nak beli apa datuk, saya tanya harga berapa. Mereka kata 150,000. Saya kata cek lah akaun bank saya kalau ada 150,000. 150 ringgit pun jarang ada. Saya pergi tanya dekat satu orang. Saya kata ni datuk ni boleh beli ke? Dia kata ada nak beli. Berapa? Orang kata saya beli datuk. Saya tak tahu berapa Ustaz. Datuk 1 juta. Saya 1 juta tak pernah tuan-tuan. Tapi saya biasa makan lah. Ada orang belanja saya. Sekali makan RM350,000. Itu saya biasa lah. 1 juta ni tak nak tengok lagi tuan-tuan ni. Dia kata ni yang datuk ni siapa? Yang recommend. Saya bagi surat. Yang recommend saya Datuk Seri Najib. Kenal ke? Kenal ke Datuk Seri Najib? Siapa dia? Orang Pahang. Siapa dia? Bekas Perdana Menteri Malaysia. Dia buat surat, keluar surat daripada pejabat dia. Cadangkan saya. Kalut. Oh Datuk saya ni, tuan-tuan ni. Kalau nak marah, saya nak marah. Saya Yunan, awak tak panggil aku Datuk, aku ada Datuk. Mampu pi lah. Itu nak jadi isu. Kerana apa dia tuan-tuan? Kerana duk lawan benda ni. Oh Datuk palsu apa semua. Saya kata saya tak peduli. Saya lawan. Takat lokap demi Allah saya tak takut tuan-tuan. Saya sanggup mati demi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ikrar saya dengan Allah. Saya sanggup mati tuan-tuan untuk mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sanggup mati. Pagi tadi sahabat kami Al-Fadil Ustaz Yusaini Yahya dihadapkan ke mahkamah kerana mempertahankan benda ni. Saya kata kita lawan. Kita tak pernah menderhaka mana-mana raja tuan-tuan. Kita tak pernah menderhaka mana-mana raja. Orang Melayu yang dibesarkan di dalam adat resam Melayu tidak pernah diajar untuk menderhaka kepada raja. Setuju ataupun tidak? Tapi dituduh kita menderhaka kepada raja. Kita sebagai orang lawan, kita tak pernah derhaka kepada raja. Ini tuan-tuan harga yang kami perlu bayar. Bukan senang tuan-tuan nak main bercakap benda ni. Ini harga yang kami kena bayar. Lena dalam lokap, pakai baju lokap. Saya tak nak cerita di mana-mana malam ni, saya nak cerita tuan-tuan. Satu malam pakai ustaz ceramah tahun 90, saya tengok lokap Ustaz. Tak biasa. Ustaz Kazim dia mula ceramah tahun 90. Saya tahun 90. Saya mula beranak. Ustaz Yunan. Bisa masuk lokap? Tak bisa kan?
Saya masuk lokap. Duduk dalam lokap. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi saya ni tak sedih. Lokap pula Datuk Seri, saya duduk Datuk Seri 4 lokap, saya seorang yang ada. Stres tu. Lokap ni semua kosong, saya seorang yang duduk dalam lokap. Tengok CCTV, tengok kaki, ni baju lokap. Kadang-kadang nak tergelak pun ada juga tuan-tuan. Anak sangat nak lawan. Duduk. Lokap Balai Polis Kuala Perlis. Saya duduk dalam balai lokap Balai Polis Kuala Perlis. Duduk dalam lokap. Rasa bila duduk dalam lokap, semayang pun rasa nikmat Datuk Seri. Rasa nikmat, semayang rasa nikmat. Duduk. Makan dalam lokap. Esok saya pun tanya dekat pegawai polis tu, saya kata saya nak tanya satu soalan. Apa salah saya? Saya pi guna gelaran Datuk ni, saya scam siapa? Saya guna gelaran Datuk ni, saya tipu siapa? Saya guna gelaran Datuk ni, jenayah apa saya buat? Saya tak pernah beli. Orang bagi. Bukan saya nak tolak, hina. Orang bagi ada tak surat? Ada. Siapa ada yang buat surat? Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Ni dia surat. Tu. Keluar tuan-tuan, tangan kena gari. Pi nak dapat tahanan reman. Kena gari tangan ni. Sebab apa tuan-tuan? Seorang imam masjid buat report. Meragui atas gelaran saya. Di atas poster program saya bersama dengan Ustaz Wadi Anwar di Matin Perlis. Program tu tuan ingat kan bulan Ramadan itu kan? Yang riuh tu kan? Itu naik kereta polis pergi mahkamah. 20 orang wartawan duduk tunggu kat luar. Nak bunuh imej saya tak ada risau. Saya kata lah ni aku serah kepada Allah ya. Yang memuliakan aku Allah, yang menghina aku pun Allah. Masuk Ustaz, cerita sikit tak nak kongsi. Bukan masuk mahkamah betul tu. Masuk dia punya ada sel dia tu. Masuk duduk dalam lokap mahkamah pula, tangan duk gari ni. Yang pegawai AADK, pegawai polis, Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Duk angkat tangan, Waalaikumsalam. Allah bangga kami boleh jumpa dalam tirai besi, dia kata. Hak duduk lokap tepi itu kena tangkap kes dadah. Hak duduk lokap tepi itu kena masuk tangkap kes curi motor. Hak duduk dalam lokap dalam tu kerana seludup ganja. Hak duduk tepi ni rogol. Saya pun duduk tengok, mujur aku duduk seorang. Hak dadah tu tanya, Ustaz, kes apa? Saya kata tak ada kes apa ni, tah mereka buat report boleh. Ni Wahabi punya kerja. Dadah pun tahu tuan-tuan. Hak puak dadah, puak ganja, puak rogol. Kami doa Ustaz lepas hari ni. Kami doa Ustaz lepas. Hak yang doa kat saya tu puak, hak pelari dadah. Keluar jumpa magistrate, bantuan Allah SWT turun waktu tu. Diminta untuk reman saya sebanyak 7 hari. Sehari pun ditolak. Saya keluar puak dadah tu, alhamdulillah makbul doa kami Ustaz. Silap kami doa kat Ustaz, kalau doa kat kami pun tak apa tadi, dia kata. Alah kali hampa kena reman. Tuan-tuan, ini harga yang saya kena bayar. Taik kuku saja tuan-tuan nak berbanding dengan perjuangan para alim ulama menegakkan agama yang mati di dalam penjara. Wallahi wabillahi watallahi, saya takkan berganjak daripada perjuangan ini kerana saya ini dikhianati oleh 2-3 kerat manusia ini tuan-tuan. InsyaAllah saya takkan lari daripada perjuangan saya untuk menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya mohon doa daripada tuan-tuan semua agar Allah Ta'ala jaga saya, pelihara saya daripada dikhianati, pelihara saya daripada mara bahaya. Mudah-mudahan perjuangan kita ini Allah Ta'ala redha. Datuk Seri Syed Ibrah, ini perjuangan kita. Saya nak ajak tuan-tuan semua ni. Saya tahu tuan-tuan yang ada dalam masjid ni macam-macam warna bendera yang tuan-tuan ada. Betul ataupun tidak? Betul ataupun tidak? Saya kepiah putih, Ustaz Kazim songkok hitam, Ustaz Yunan songkok hitam. Tuan-tuan,
Tuan-tuan songkok warna koko, warna hitam, warna biru, warna apa lagi? Merah, warna apa lagi? Hijau, semua ada. Kita boleh tak tuan-tuan, saya nak minta kepada tuan-tuan, ketepikan perbezaan politik sebentar, meletakkan kepentingan Ahlus Sunnah wal Jamaah di depan. Boleh ataupun tidak tuan-tuan? Boleh ataupun tidak tuan-tuan? Ini yang kita wajib pertahankan untuk umat. Allah Ta'ala nak balik, dia nak tengok umat ni balik, hamba dia balik dengan akidah yang sahih. Program ini wajib mendapat sokongan daripada semua yang mengaku umat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mengucap kalimah la ilaha. Ini program yang wajib tuan-tuan dokong. Tuan-tuan tak dokong program ini, berdosa tuan-tuan. Bukan saya nak buat keluar hukum, berdosa, kerana ini program nak menyelamatkan akidah umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bersyukur, tuan-tuan duduk di negeri Pahang, adanya program memperkasakan Ahlus Sunnah wal Jamaah begini rupa. Tuan-tuan wajib bersyukur. Ketepikan segala perbezaan pandangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita semua, warga dan rakyat negeri Pahang dan negara Malaysia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang terakhir, apakah pandangan atau cadangan Al-Mukarram Datuk bagi kita menyebarluaskan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Tuan-tuan yang saya hormati, kita mendengar Ustaz Usam tadi dengan penuh semangat. Saya rasa nak tepuk dada dan nak usap dada sahabat. Punya semangat. Tak katalah kat dia, masih kena kat dia. Itu cara dia kena. Hak cara saya kena. Malu siang malam pagi petang tu. Orang jatuhkan imej saya macam-macam tuan-tuan. Sampai ada yang kata saya liwat orang. Mana nak letak muka kan? Sampai sekarang orang tanya saya, betul ke Ustaz lewat? Masa bila aku lewat? Aku lewat masuk kelas dah. Jahat tuan-tuan. Dia menjatuhkan imej orang-orang yang mengajak kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa yang pentingnya Ahlussunnah wal Jamaah? Yang Ustaz Usam duk tekankan tadi. Sebab itulah satu-satunya jalan yang betul. Yang lain-lain ni sesat, tak betul, tak masuk syurga. Hak satu je masuk syurga. Jalan Ahlussunnah wal Jamaah daripada 73 tadi. Dan kita kena tolong menyelamatkan anak cucu kita. Sebab hari ni jalan tu banyak, jalan sesat banyak. Hari ni ada yang kata Nabi Muhammad tu Allah, Allah tu Nabi Muhammad. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Allah tu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tu Allah. Dan ada orang yang mengikut ajaran ni pula. Kalau setakat Imam Mahdi ke apa semua tu, lama dah kita cerita. Hari ni ada orang yang duduk mimpi. Dia duduk mimpi bertahun-tahun sampai lah duduk ingat. Lalah orang kata dia Imam Mahdi. Ini orang Pakistan ke mana? Penin tuan-tuan. Dia ni rajin tidur ke apa? Duduk mimpi kerap sangat. Kita ni kalau mimpi tak pernah ingat, dia boleh ingat. Sampai Z punya ingat ni. Dan orang percaya pula. Tuan-tuan tahu, bukan saya kata kita tolak Imam Mahdi. Tak, Imam Mahdi akan datang, Dajjal akan sampai, Nabi Isa akan turun. Tapi jangan sampai kita ni, saya pergi ceramah di Mekah. Ada dua suami isteri ajak saya jangan balik Malaysia. Dia kata, Ustaz tak payahlah balik Malaysia. Join kita orang. Saya kata, join untuk apa? Kami tunggu Imam Mahdi. Di mana hampa nak tunggu? Dia kata, kami nak tunggu di Khurasan. Jadi bila Imam Mahdi datang, kami akan jadi tentera dia. Anak ada, anak di kampung. Siapa jaga? Mak. Ayah? Ayah duduk dengan mak. Siapa jaga mak dengan ayah? Adik-adik beradik kami ada. Jadi kami laki bini duduk di sini, kami nak tunggu Imam Mahdi. Sampai sekarang tak datang Imam Mahdi, tuan-tuan. Kerja berhenti. Anak tak jaga. Mak pak tak tengok. Adakah itu ajaran Islam?
Salah kau Ustaz, tunggu Imam Mahdi. Tak ada siapa kata salah tunggu Imam Mahdi. Yang salahnya hang tinggal mak hang tinggal anak hang pergi tunggu Imam Mahdi. Tuan-tuan, kalau nak sangat jumpa Imam Mahdi, cepat. Ada kat masjid depan tu. Imam Din, Imam Zul, Imam Mahdi, nama tu imam dah. Ada nama Imam Mahdi. Apa pemikiran ni tuan-tuan? Mai satu lagi ajaran. Dia kata, Ustaz, 15 Ramadan ni hari Jumaat. Okey. So Ustaz tak tahu kan 15 Ramadan hari Jumaat akan berlakunya dukhon. Okey. Tuan-tuan tahu dukhon tu maknanya asap. Yaum martatib sama bidukhonum mubin, akan datangnya asap seluruh dunia. Itu tanda-tanda kiamat Ustaz. Saya kata saya tak tahu. Bila masa datangnya? Ini 15 Ramadan. Ustaz apa ini tak tahu? Dia cakap macam tu tahu. Saya kata akak tahu dari mana? Ustaz akak bagi tahu. 15 Ramadan Dajjal turun, kiamat akan sampai. Lepas tu apa akak buat? Akak dah keluarkan bank, duit, tabung haji punya duit, saham punya duit, akak beli dengan emas. Sebab zaman Dajjal datang, duit kertas tak laku, emas yang laku. Dan akak pun dah buat dah di bahagian dapur rumah akak, store makanan. Kalau Dajjal datang, makanan dah ada, tak gaduh dah. Akak dah prepping. Oi. Habis tu akak ganti dengan emas. Emas tu siapa pegang? Emas tu akak bagi ustaz akak pegang. 2 bulan lepas raya tuan-tuan, dia datang jumpa saya. Dia minta pondok. Dia nak duduk di pondok. Saya tanya kenapa kau nak duduk pondok? Tak ada dah ustaz, rumah dah habis, harta dah habis. Mana pergi emas? Ustaz tu buat lari ustaz. 15 Ramadan tak datang dukhon, 15 Ramadan tak datang Dajjal, yang Dajjalnya buat lari emas dia. Kemudian menyusahkan saya minta pondok. Orang tanya saya, Ustaz, betulkah 13 September akan datangnya balak bersamaan dengan 27 Safar akan datangnya balak? Saya kata saya tak tahu. Saya tak no komen. Ni ada ustaz cakap ni, ada. Saya tak tahu. Dia kata hari itu ada 320,000 balak akan sampai. Salah satunya di Kuala Lumpur Ustaz. Bila? 13 September. Saya pula susah hati semalam saya ceramah dekat Wangsa Maju. Sudah. Apa pula bala di setapak ni? Saya kata, kita kalau ulama tu mimpi, Nabi ajar. Kalau mimpi tak elok, apa Nabi ajar? Pertama bangun. Ludah belah kiri 3 kali. Kemudian baca doa. A'udzu bi'izzatillah min syarri ma ra'aitu. 2. Nombor 3, pergi ambil wuduk. Kalau boleh semayang. Nombor 4, jangan tidur di tempat mimpi yang tak elok. Nombor 5, jangan khabar pada orang. Jangan cakap pada orang, semalam aku mimpi tak elok. Maka siapa yang buat 5 perkara ini, mimpi dia tak akan jadi kesan buruk pada dia. Dia tak akan cerita semalam aku mimpi. Bukan, yang semalam aku mimpi itu Piramli. Semalam aku bermimpi hai dengan satu bintang. Yang tu tak apa. Bila hang cerita pada orang, orang baca yang hang tulis, orang jadi susah hati. Berapa ramai yang semalam, ya Allah, padahal abang-abang, bala ni seluruh dunia turun tiap-tiap hari. Musibah ni tiap-tiap hari, nikmat tiap-tiap hari, mati tiap-tiap saat, musibah tiap-tiap detik. Bukan ada hari. Tidak ada sial. Dalam Islam tak ada hari membawa sial. Tak ada bulan sial yang ada dalam bulan Safar. Tak ada. Hari ni ajaran-ajaran macam ni boleh sampai. Dan lebih malang lagi pula, kita boleh temu ramah jin. Percaya pada apa yang kata jin. Tak boleh tuan-tuan. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah ni. Katalah Ustaz Usam tadi, tengah-tengah duduk bercakap, masuk hantu. Patut derah sangat bercakap, masuk hantu. Histeria. Baik. Saya sebagai tukang rawat, apa yang saya nak rawat Ustaz Usam? Rawat saya ialah suruh jin yang masuk dalam badan Ustaz Usam keluar.
Bukan saya berdialog dengan jin tu. Cakap, dari mana datang? Sungai Koyan. Siapa tuan hang? Cakap, siapa tuan hang? Cakap. Pengurusi masjid Sungai Koyan. Tak pasal pengurusi kena tuan. Adakah tuan-tuan nak bercakap dengan jin? Jin kalau dia Islam, dia tak masuk badan orang lah. Bila jin tu kita tak tahu dia Islam tak Islam, tuan-tuan percaya ke cakap dia? Mana boleh tuan-tuan. Manusia pun skamer. Tuan-tuan ingat jin tak skamer ke? Kalau dia cakap benda yang merosakkan akidah macam mana? Kadang-kadang orang tu tak masuk ke hantu. Dah sakit dia menjerit. Pi ambil lada hitam tu, pi bubuh antara celah kuku dengan jari. Tekan pula lada hitam keras, tekan. Cakap dari mana? Aduh, cakap. Siapa dia tuan hang? Ustaz Azim. Tak pasal saya kena tuan. Yang masuk lada hitam ni, celah kuku ni bukan masuk hantu je sakit. Tak masuk hantu pun sakit. Kenapa hari ni orang percaya tuan-tuan? 13 September akan datang musibah. Siapa cakap? Dia cakap. Mana boleh macam tu? Kita ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan buat satu pahaman yang boleh rosak akidah kita. Masya Allah hari ini tuan-tuan. Dah lah pahaman kita ni rosak dengan dia kata Allah duduk atas langit. Allah duduk sila atas langit. Summastawa alal arsh macam tu. Hei, takkan Allah duduk sila. Apa yang menampung Allah? Arash. Tuan-tuan, saya ni duduk atas kerusi. Saya ni atas kerusi. Ustaz Ustam ni atas kerusi. Antara Ustaz Ustam dengan saya, mana gemuk? Dia gemuk besar, orang Arab. Dia orang Arab tu. Sadar. Sebut sadar macam abang tadi. Dia loading kelapa sawit, sadar badan tuan ni. Apa yang menampung Ustaz Ustam duduk di atas kerusi? Kuat tak kerusi ni? Kuat. Mana kuat? Ustaz Ustam kan kerusi? Kalau kerusi ni lembek tuan-tuan, jatuh Ustaz Ustam. Ada orang kata Allah tu duduk di atas arash. Maknanya arah besar ke Allah besar? Arah kuat ke Allah yang kuat? Arah lah kuat sebab menampung Tuhan. Kalau tak ada arash, mana Tuhan nak duduk? Maknanya Allah dah berkehendak kepada makhluk. Sebelum adanya arash, Allah duduk di mana? Sebab tu tuan-tuan, akidah macam inilah yang datang menyerang anak-anak muda. Dia kata Allah duduk di langit, duduk bersila di atas langit, duduk tengok kita. Habis tu arash ni macam mana? Allah perlukan arash. Kalau tak ada arash, Allah jatuh ke? Jadi jangan cakap macam itu. Allah tak macam itu. Dia kata Allah duduk di langit. Habis itu masa Nabi Musa bercakap dengan Allah di Bukit Tursina, Allah ada di mana? Allah bercakap dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Adakah Allah di Bukit Tursina? Jadi tuan-tuan, akidah inilah yang kita pegang supaya selamat nama dia Ahlussunnah wal Jamaah. Pemikiran macam ni dia datang banyak. Dia mari pula dalam hadis. Ini dhaif. Ini dhaif. Ini dhaif jiddan. Yang kami pakai hanyalah sahih. Hadis sahih kami pakai. Yang ni dhaif kami tak pakai. Siapa yang meriwayatkan hadis sahih? Yang meriwayatkan ialah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kami pakai Bukhari, kami pakai Muslim. Kita tanya dekat dia pula, Imam Bukhari itu mazhab apa? Imam Bukhari mazhab Syafi'i. Tapi dia tolak pula Syafi'i. Dia ikut mazhab, dia ikut hadis Bukhari. Yang Bukhari itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia tolak, dia pakai Bukhari. Tak kepelik dunia ni tuan-tuan. Hang tolak pahaman mazhab Syafi'i. Kami tak mau Syafi'i. Kami nak pakai hadis Bukhari. Bukhari itu sahih. Bukhari itu bermazhab Syafi'i. La ilaha illallah. Tuan-tuan yang saya hormati. Tadi Ustaz Yunan tanya, apa cadangan Ustaz? Saya boleh bagi cadang. Orang yang kena buat ni, orang yang ada kuasa. Saya tak ada kuasa.
Hari itu nak bertanding tak jadi. Tak faham, tak faham sudah. Kalau bertanding hari itu silap-silap menteri dah saya tahu. Ada kuasa, dia tak bagi tuan-tuan ni. Tuan-tuan, jadi kita ada orang besar dalam negeri kita. Kita ada pengarah Jabatan Agama Islam. Hari ini kita ada pegawai-pegawai semua. Saya suka bercakap. Baru ni saya bercakap dengan di Jabatan Perdana Menteri. Saya bercakap dengan pegawai-pegawai. 3 hari lepas saya di JPM. Bahagian pengurusan. Kemudian sebelum tu saya di ICU di JPM. Saya bercakap tuan-tuan. Ya. Saya kata apa? Nombor 1. Tentang kemerdekaan. Sedikit saya sentuh tentang kemerdekaan. Yang pertama saya kata terlalu banyak benda yang kita kena perbetulkan dalam sejarah kemerdekaan. Bila kita kata bangsa Melayu adalah bangsa yang lemah, bangsa Melayu adalah bangsa yang gagal, bangsa Melayu adalah bangsa yang nothing. Orang putih datang untuk naikkan bangsa Melayu. Salah tuan-tuan. Cerita balik, apa peranan bangsa Melayu menyelamatkan Mekah dan Madinah? Yang ni yang tak ada. Bila Raja Manuel I menghantar Alfonso di Abuka daripada Hindia Barat, India tu, nak pergi serang Mekah dan Madinah. Berita serangan Mekah dan Madinah itu sampai pada Sultan Melaka. Yang ni yang tak ada dalam sejarah. Yang tak ada dalam sejarah. Orang Melaka ni kata macam mana kita nak selamatkan Mekah? Itu tempat kita. Mesyuarat punya mesyuarat tuanku, tidak ada jalan lain. Sekarang di Melaka ada satu rombongan daripada Portugis, nama dia Lopes de Esquerra. Cara nak menahan serangan Mekah dan Madinah, tangkap mereka ni. Nescaya tentera mereka akan datang serang kita. Selamat Mekah dan Madinah. Betapa hebat pengorbanan orang Melaka. Betapa hebat pengorbanan raja-raja Melayu. Kamu nak datang ke Melaka, nak ambil, silakan. Tapi yang penting Mekah dan Madinah selamat. Mai kita perang habis-habisan. Kau nak sangat Melaka, kau ambil. Bila dia ambil Melaka, kau serah. Serbagi Melaka. Di situ kita nampak tuan-tuan betapa cerdiknya. Mereka kata Melaka lemah pasal ada keris dengan lembing. Portugis ada senjata meriam. Siapa kata tuan-tuan? Tuan-tuan pergi ke London, tuan-tuan pergi ke Sepanyol, tuan-tuan pergi ke Portugis. Meriam Melaka ada di negara mereka. Tetapi kerana apa? Kerana tipu muslihat untuk menyelamatkan negeri Islam Mekah dan Madinah. Pindah ke Johor, daripada Johor serang Melaka. Pindah ke Kampar Sumatera, pindah ke Jambi, buka kerajaan Melayu, serang Portugis. Selama 100 tahun lebih tuan-tuan, Portugis tak boleh buat apa-apa di Melaka. Dan kita mengatakan bahawa kita dijajah 400 tahun. Masa bila Portugis datang Sungai Koyan? Adakah Portugis datang ke Kuantan? Tak ada tuan-tuan. Betulkan balik sejarah tu. Portugis tak boleh buat apa. Kerana orang Melayu pertahankan. Tak boleh lepas daripada Melaka. Hang duduklah di Melaka tu. Kami ubah perlabuhan pergi tempat lain. Kami ubah perdagangan pergi tempat lain. Lingkup Melaka pada masa itu. Portugis pun lingkup. Masa bila Portugis datang ke Ipoh? Tak pernah tuan-tuan. Jadi betulkan balik 447 tahun negara kita dijajah. Bila tuan-tuan? Orang Melayu hebat tuan-tuan. Tapi mereka menggambarkan kita ni lemah. Portugis tak boleh buat apa-apa. Dan betulkan balik sejarah. Portugis datang bukan untuk menguasai perdagangan rempah ratus. Tuan-tuan ingat Cristiano Ronaldo tu makan kari ala gapas ke? Mereka datang kerana 3G. Gold, gospel and satu lagi apa? Glory. 3 benda ni mereka datang. Atas sebab emas, atas sebab penguasaan gereja dan penjajahan. Bukan dengan sebab nak menguasai perdagangan. Kejadah apa? Rempah ratus. Nombor 2 yang saya cadangkan pada pihak-pihak berkenaan. Saya baru ni ceramah di satu institut penyakit di Malaysia. Saya ada rakaman televisyen di institut tu. Dia kata ustaz,
ubat ni untuk seorang pesakit, harga dia RM8,000. Satu hari harga ubat yang dia makan RM8,000. Ustaz apa? Ustaz penyakit apa Ustaz? Kanser. Ubat yang mahal. Bayangkan berapa ribu orang sehari makan ubat, sehari RM8,000. Dan Ustaz bayangkan berapa banyak duit yang dihabiskan untuk membiayai rawatan kanser. Masya Allah, banyaknya tuan-tuan. RM8,000 satu ubat makan sehari. Buatnya 10 hari, RM80,000. Buat 100 orang makan, berapa juta tuan-tuan. Punca apa kanser? Ni dia. Saya cakap pada dia orang nombor 2, jom kita ajar tentang ilmu kesihatan di sekolah. Punca-punca kanser, punca-punca kencing manis, punca-punca sakit jantung, punca-punca anxiety, punca-punca ini. Yang inilah yang kena ajar di sekolah. Anak saya, dia belajar matematik tambahan di sekolah. Saya nak tolong selesaikan masalah dia, saya pening kepala tuan. Naik angin saya. Dia dapat SPM A+ matematik tambahan. Sekarang dia buat apa? Sekarang dia jadi cikgu bahasa Melayu. Apa kaitan matematik tambahan dengan pengajian bahasa Melayu? Kenapa tak diajar di sekolah benda yang mereka jumpa lepas habis sekolah? Benda tu apa? Penyakit. Ni hak dalam masjid ni, berapa ramai hak sakit? Kenapa tak belajar kencing manis di sekolah? Habis sekolah, 18. Habis sekolah, 18. Main badminton, 18. Habis main bola, 18. Cukup 18 tahun, diabetes. Betis dipotong. Sebab tu nama dia diabetes. Kenapa tak diajar? Antara makan nasi dengan makan roti putih, mana lebih bagus? Berapa banyak nak makan pulut? Berapa banyak boleh makan? Ajar di sekolah. Apa makanan yang boleh bawa kanser? Apa mak jadi pada orang yang hidup asap rokok? Apa jadi pada orang yang isap rokok? Belajar tuan-tuan. Di sekolah dah ajar dah. Akhirnya manusia mengamalkan hidup sihat, tak ada orang penyakit. Jimat belanja. Nombor 3 yang saya minta mereka buat di sekolah apa dia? Ajaran ahli sunnah wal jamaah. Pada peringkat sekolah rendah dah belajar dah sifat 20. Sebab hari ni ada orang kata Allah tu zalim. Allah zalim ambil anak saya. Allah zalim ambil suami saya. Allah zalim ambil 6 orang keluarga saya. Tinggal saya seorang je hidup. Allah zalim. Masya Allah. Sampai hati dia kata Allah zalim. Ada yang kata Allah tak reti. Ada yang kata Nabi Muhammad zalim sebab duduk dalam gua dan meninggalkan isterinya. 3 kali ya Ustaz Yunus panggil tuan. Betul sampin. Nabi Muhammad zalim, duduk dalam gua tinggalkan isteri dia Khadijah. Dia boleh kata Nabi Muhammad zalim. Dia kata Nabi Muhammad bukan contoh yang terbaik. Kalau Nabi bukan contoh terbaik, hang bagi tahu kat aku. Siapa contoh yang terbaik? Mereka hina Rasulullah. Mereka kata Nabi Muhammad tu silap. Nabi Muhammad bukan maksum. Nabi Muhammad tak belajar universiti. Kita belajar universiti. Tuan-tuan tahu tak hari ini ada ajaran kita tak perlu agama. Tadi Ustaz Usam sebut kami tak nak mazhab. Sekarang dah ada ajaran etis. Kami tak nak agama. Jom kita ajar di sekolah sifat 20 ahli sunnah wal jamaah. Dan yang terakhir, apa yang kena ajar di sekolah? Apa? Rukun negara. Jadikan mata pelajaran asas untuk lulus SPM rukun negara. Hari ini orang tak kenal pun nama Agung. Tak hafal pun. Yang dia hafal Britney Spears, Paris Hilton, Ronaldo, Messi, Harry Maguire. Yang tu dia hafal. Apa nama Sultan dia tak tahu.
Padahal dalam rukun negara kepercayaan kepada Tuhan, ajar di sekolah, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, belajar di sekolah. Kita hari ni tak belajar di sekolah. Akta ni apa? Akta ni apa? Akta ni apa? Apa hukum kau bawa motor tak ada lesen, rotek kau mati, lesen kau mampu? Nampak? Hari ni tak berani cakap apa. Saya tak berani komen. Ustaz, apa komen Ustaz? Food rider bawa makanan, motor kena sita, kemudian bawa balik berjalan. Saya no comment, saya tak tahu cerita apa, saya tak tahu. Hari ni keluar kenyataan, lesen dia tak ada, road tax dia mati. Sebab tu ambil motor dia. Mai orang lain pula kata, tak ada belas kasihan ke, dia cari makan. Semua serba salah kita. Tak kenapa, tak apa lah macam kita. Anak kita naik motor, tak ada lesen. Tak kenapa, tak apa. Buatnya dia langgar anak orang. Lesen tak ada, main langgar anak kita. Insurans tak ada, main langgar anak kita. Tuan-tuan nak kata apa? Semua sekarang ni jadi serba salah. Pasal apa? Dia suruh berhenti tu. Pasal kita tak faham undang-undang. Saya tak ada tauliah. Saya tak ada tauliah. Saya tak ada ceramah. Ada negeri yang panggil saya ceramah. Tak ada tauliah pun tak apa. Ustaz dibenarkan ceramah. Ada negeri kata no. Ustaz tak boleh ceramah sebab ustaz tak ada tauliah. Saya tak masuk negeri yang tak ada tauliah. Walaupun saya dah ceramah 33 tahun. Dan dulu dia orang panggil saya ceramah. Dulu boleh, tak ada tauliah. Lah tak boleh, tak apa, saya tak marah sebab saya tahu saya tak ada lesen untuk ceramah. Jadi saya tak bawa tempat tu. Saya tak pergi lah tempat tu sebab saya tak ada lesen untuk berceramah. Ceramah pun kena lesen ustaz. Peraturan, kena hormat. Serupa itulah dengan jalan raya tadi. Masing-masing hormat, masing-masing kerja. Aku hormat kerja hang, hang hormat kerja aku, selesai. Ini yang kena diajar di sekolah. Menghormati agama Islam. Belajar perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Di mana letaknya agama Islam dalam perlembagaan. Kenapa orang Islam boleh azan? Saya duduk di Petronas tadi. Orang azan maghrib. Dengar di Petronas. Pasal apa orang Islam boleh azan? Sebab dia agama persekutuan. Pasal apa ada bacaan doa majlis resmi baca Quran? Sebab dia agama persekutuan. Kenapa kita hari ini kena Islam nombor 1? Sebab dia agama persekutuan. Yang ni tak diajar di sekolah. Akhirnya orang tak reti hormat bangsa Melayu, tak reti hormat raja-raja Melayu, tak reti hormat bahasa Melayu, tak reti hormat agama Islam. Sampai orang hina Nabi Muhammad. Pasal apa? Pasal tak diajar di sekolah. Dan lebih malang lagi pula, habis-habis sekolah, mereka boleh mengundi. Bahayanya tuan-tuan. 18 tahun dah boleh mengundi tanpa tahu perlembagaan negara. Siapa yang mencadangkan 18 tahun mengundi ni? Tuan-tuan tak nak kaji balik ke tuan-tuan? Ni adik-adik kita ni 17 tahun, 18 tahun, tahun depan mengundi budak-budak ni. Tanya dekat dia, perlembagaan Akta 113, 332, apa dia tahu? Yang dia tahu apa yang dia baca dalam TikTok, apa yang dikempen dalam TikTok. Siapa popular dalam TikTok, aku pangkah dia. Bahaya ni tuan-tuan. Belajar dulu di sekolah. Umur 18 tahun kau pergi mengundi. Belajar dulu tentang kanser supaya kau sihat bila kau habis sekolah. Belajar dulu tentang ahli sunnah wal jamaah supaya kau faham apa dia ahli sunnah. Belajar tentang Syafi'i tak pernah, Maturidiyah tak pernah, tiba-tiba pergi hentam Imam Syafi'i. Jadi saya minta pada pihak yang berkenaan, kalau nak buat mengundi 18 tahun, silakan. Tapi ajarkan mereka dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tentang negara kita, rukun negara kita. Supaya keluar-keluar tu budak tu faham. Ni nak pangkah pun tak tahu tentang mana pasal apa. Pangkah ni salah. Kena right. Tak kehuhara tuan-tuan. Ini cadangan saya Ustaz. Nak marah-marah habis, tak habis. Pasal saya sayang akidah kita, saya sayang Malaysia kita. Kalau Malaysia kita huhara,
Tuan-tuan nak pergi mana? Ingat cerita P. Ramlee tu? Orang minyak. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, nyawa dan badan saya serahkan. Trek tek tek. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Dulu boleh, tak ada pasport. Sekarang kalau roboh Malaysia, tuan-tuan nak dirikan di mana? Tuan-tuan nak pindah mana? Ambil habang kat saya. Nak pergi Jawa, dia pun sumpit. Inilah negeri kita, sayang. Inilah tanah air kita, habuan kita nak semayang. Hormatlah ajaran kita di sini, Asy'ariyah, Maturidiyah. Hormatilah kita mengamalkan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, di luar sana ada kereta. Saya naik kereta Kia. Saya punya kereta, steering dia belah kanan. Ustaz Ustam Toyota, steering belah kanan. Ustaz Yunan Proton, steering belah kanan. Semua yang datang hari ini, semua pakai steering belah kanan. Undang-undang JPJ pun belah kanan. Undang-undang jalan raya pun belah kanan. Semua belah kanan. Ada tak kereta yang steering belah kiri? Ada? Ada. Betul tak steering belah kiri? Betul. Arab Saudi steering belah kiri. China steering belah kiri. No. Korea belah kiri. Amerika belah kiri. Betul. Kita tak boleh kata belah kiri salah. Belah kanan je betul. Tak. Belah kiri je betul. Belah kanan salah. Tak. Arab Saudi nak pakai belah kiri, pakailah. Kami Malaysia pakai belah kanan. Kami kursus belah kanan. Kami ambil lesen pun belah kanan. Kami periksa pun belah kanan. Tiba-tiba ada orang yang duduk di Arab Saudi. Dia duduk bawa kereta belah kiri. Dia nak bawa kereta tu balik ke Malaysia. Buh dalam kapal, turun Port Kelang, bawa balik steering kiri. Agak-agak dia seorang steering kiri, bertemu dengan kita steering belah kanan, agak-agak jadi apa? Susah dia nak potong kereta orang. Panjang. Dia suruh isteri dia tengok, boleh potong tak? Boleh potong tak? Tak boleh potong, tak boleh potong. Ada lori masuk balik. Boleh bang, laju bang. Tak ke kelang kabut, nak parking susah, nak berhenti traffic light susah, semua susah. Jadi yang hang punya steering belah kiri, hang pakai di Arab Saudi. Kami di Malaysia, kalau hang nak duduk di Malaysia, hang balik ke Malaysia, tolonglah hormat kami yang pakai steering belah kanan. Dan kita pun bila pergi Arab Saudi, kita pun hormat mereka pakai steering belah kiri. Boleh faham? Jadi balik di Malaysia, kami sini buat kunut, ikutlah. Tapi kami pergi Mekah, kami tak baca kunut. Sampai kami ikut hampa. Kami tak pernah kata hampa sesat. Pak siapa hampa kata kami sesat? Dua-dua betul. Baca kunut betul, tak baca pun tak apa. Apa masalahnya? Steering belah kiri pun betul, steering belah kanan pun betul. Dua-dua lulus. Tetapi kenapa kau tak hormat dan kau kata sesat dia pakai steering belah kanan? Jadi kalaulah masing-masing hormat, tuan-tuan, hidup kita aman. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujungnya. Seterusnya saya serahkan kepada pengurusi majlis. Falyatafaddal mashkura.